Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlan binti Ma'ruf di SM 2022060782 ingin membincangkan tentang seorang tokoh iaitu Tun Abdul Razak. First, saya ingin membincangkan tentang definisi kepimpinan. Definisi kepimpinan ialah perlakuan pekerja bagi melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi. Seseorang pemimpin seharusnya mempunyai pengikut serta mempengaruhi perlakuan pekerjanya dengan berbagai cara untuk mencapai matlamat. Yang kedua, kedudukan pemimpin adalah sangat penting dalam Islam. Para sahabat dan tabi'in telah diijma' bahawa amanah ini ada kepimpinan adalah satu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi tuntutan syarak selepas daripada kewafatan Rasulullah. Para sahabat terlebih terbai'ah kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifah dengan tidak membiarkan masyarakat tanpa ada pemimpin, meskipun ketika itu jenazah baginda belum lagi disemadikan. Bidatul Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin yang juga dikenali Bapa Pembangunan pada 11 Mac 1922 di Pulau Keladi, Pekan Pahang. Nama Abdul Razak itu bermaksud hamba Allah. Maka benarlah beliau sentiasa memikir dan bekerja menurut suruhan Allah, di mana sentiasa memikir dan berusaha membaiki kehidupan rakyat jelata. Bapa beliau digelar orang kaya Indra Shahbandar Datuk Husin bin Muhammad Tahib, iaitu daripada keturunan orang pahlawan Sulawesi, Indonesia, yang datang ke Tanah Melayu untuk berdagang dan kemudian menetap di Pahang. Ibu Tun Abdul Razak bernama Hajah Tih bin Daud dan merupakan orang biasa. Tun Abdul Razak adalah daripada keluarga yang bertaraf bangsawan dan hidup dalam serba kemewahan. Oleh itu, keluarga beliau amat disegani di kalangan penduduk Pekan Pahang. Meskipun dilahirkan dalam keluarga bangsawan, Tun Abdul Razak menjalani kehidupan tidak berbeza pada orang lain. Beliau dibesarkan secara sederhana kerana bapanya tidak mahu beliau hidup dalam kemewahan. Di peringkat awal zaman kanak-kanak, beliau ditinggalkan di Pulau Keladi, Pekan Pahang, iaitu rumah datuknya. Apabila bapa beliau telah dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Temerloh, Pahang, Tun Abdul Razak dihantar untuk tinggal bersama datuk sebelum bapanya di Kampung Jambu, Langgar Pekan, dalam suasana kampung yang penuh disiplin. Pendidikan awal Tun Abdul Razak di Sekolah Melayu Kampung Jambu Langgar ialah Abdul Razak mendapat pendidikan awal. Beliau berulang-alik sejauh 4 batu dan berjalan kaki dengan berkaki ayam dari rumah ke sekolah. Sekolah Jambu Langgar tersebut didindingkan papan, beratapkan nipah dan berlantaikan tanah. Pada hari hujan, murid-murid tidak boleh belajar kerana atap yang bocor dan lantai yang becak. Walau bagaimanapun, Tun Abdul Razak mampu menyesuaikan diri dalam apa jua situasi. Dari sekolah rendah lagi, Tun Abdul Razak telah menunjukkan kemampuan yang cemerlang dalam bidang pelajaran. Setiap tahun beliau dapat menggondol hadiah-hadiah dalam kelas. Sewajarnya dihantar ke Maktab Melayu Kuala Kangsar, iaitu sebuah sekolah untuk golongan bangsawan dan berada sahaja pada masa itu. Pada tahun 1939, Tun Abdul Razak dilantik menjadi pegawai dan dalam percubaan bagi Perkhidmatan Pentadbiran Melayu. Seterusnya, pada 31 Mei 1940, beliau mendapat pengajian di Maktab Kuala Kangsar. Beliau telah menerima beasiswa yang membolehkan beliau mengambil kursus selama 3 tahun dalam bidang ekonomi, undang-undang dan sejarah di Kolej Raffles. Pengajian tinggi Tun Abdul Razak. Raffles College ialah sebuah pusat pengajian tinggi yang ditubuhkan di Singapura untuk kursus diploma. Bersama semua beliau di kolej itu ialah Lee Kuan Yew, bekas Ketua Menteri Singapura, dan Tunku Aziz
kini profesor dan bekas naib kansler Universiti Malaya. Pengajian di Raffles College tergendala apabila Perang Dunia Kedua meletus dan setelah Jepun menakluk Singapura. Kolej itu ditutup dan Tun Abdul Razak bersama-sama Ghazali Syafi'i, sahabat lamanya, mengusulkan satu cara gerila untuk menentang Jepun. Beliau juga menghubungi Angkatan 136, kumpulan gerila yang menentang Jepun. Beliau menjadi kapten gerila itu yang mendapat bantuan pihak British. Sumbangan Tun Abdul Razak dalam pendidikan. Sebelum menjawab jawatan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein telah banyak memberikan sumbangan, antaranya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1955, Kerajaan Perikatan telah membentuk sebuah jawatan kuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak selaku Menteri Pelajaran ketika itu. Tindakan awal Tun Abdul Razak apabila memegang jawatan tersebut adalah merombak sistem pelajaran penjajah yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Beliau mendapati sekolah-sekolah Melayu serta sekolah-sekolah Pankura Cina dan Tamil tidak memberi sebarang keuntungan kepada pembentukan masyarakat yang bersatu padu, sebaliknya mewujudkan perbezaan ras dalam masyarakat pelbagai kaum. Sumbangan dari aspek pertahanan dan keselamatan. Sumbangan dalam aspek pertahanan dan keselamatan negara Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein apabila dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri juga memegang pada Angkatan Tentera dan melengkapkan dengan senjata dan modern efisien. Sebagai bekas anggota Askar Wataniah, beliau mempunyai pengalaman dalam peperangan gerila dan mengenali taktik pengganas komunis melancarkan gerakan anti-komunis dengan jaya sehingga darurat, iaitu pada 1 September 12 tahun memerangi pengganas komunis di Istiarat Amat pada tahun 1960. Allahyarham Tun Abdul Razak Datuk Hussein juga melahirkan relawan rakyat, iaitu Rela, dan skim rukun tetangga untuk menjamin keselamatan rakyat pada 13 Mei 1969. Negara dikejutkan dengan rusuhan kaum selama 3 hari selepas pilihan raya umum. Perlembagaan negara digantung, Parlimen dibubarkan dan diisytiharkan darurat sehingga seluruh negara. Majlis Gerakan Negara Migrant ditubuh dan mengambil alih pentadbiran. Kesimpulannya, Tun Abdul Razak semasa hayat beliau telah banyak mencurahkan tenaga dan usahanya kepada perjuangan menegakkan kedaulatan dan negara, kesejahteraan rakyat dan keamanan dunia. Jasanya yang tidak ternilai ini diharapkan dapat dicontohi serta ditelani oleh semua pemimpin dan juga seluruh rakyat Malaysia. Tun Abdul Razak meninggal dunia pada tahun 14 Januari 1976 di London kerana penyakit leukemia. Jenazah Allahyarham Tun Abdul Razak telah disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara. Thank you.